Okey. Okey, aku dah record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya daripada grup 5, nama saya Khairul Zaman bin Zainal Abidin. Sahabat saya Ibrahim Muhammad Syed. Ibrahim, bye-bye sikit. Ya. Okey, Ya, Zaman. Fazrul. Ya, saya. Dan Muhammad Latif Baba. Assalamualaikum semua. Hari ini kami daripada grup 5 ingin membentangkan jawapan bagi soalan satu ni antara pertikaian antara Alim dan Khairil ni. Teruskan sahabat saya Muhammad Latif Baba untuk sesi pengenalan. Okey, Assalamualaikum. Saya akan teruskan kepada pengenalan. Okey, kita masuk pengenalan. Okey, merujuk kepada kes ni, dia menceritakan tentang permasalahan antara Khalil dengan Alim. Masalah dia sekarang ni, Khalil yang memiliki 20 hektar kebun kecil kelapa sawit di daerah Maran, Pahang, dan buat masa ini dia menggunakan tanah bersebelahan kebunnya iaitu tanah milik Alim untuk mengangkut buah tandan segar kelapa sawit dari tanah beliau. Ini bermakna dia menggunakan tanah Alim sebagai jalan untuk dia masuk ke kebun dia, dia keluar ke kebun dia untuk mengangkut dia punya buah tandan sawit. Okey. Dalam masa yang sama, Khalil juga membayar sejumlah wang kepada Alin atas kegunaan laluan tersebut. Maknanya dia guna jalan ni bukan free lah. Dia keluar masuk dia akan bayar kepada Alin. Alin mungkin akan kenakan Alin yang kenakan charge atas laluan dia, atas tanah ni. Okey, Khalil telah membuat permohonan kepada pentadbir tanah untuk mendapatkan hak laluan ke atas tanah Alin. Setelah permohonan Khalil kepada pentadbir tanah untuk mendapatkan hak laluan ke atas tanah Alin, pentadbir tanah telah menjalankan siasatan dan membuat perintah yang mengatakan, okey, maknanya selama ni Khalil dia guna tanah ni dia bayar kepada Alin. Jadi dalam masa yang sama dia cuba nak memohon permohonan hak laluan kepada pentadbir tanah. Jadi bila Khalil ni submit permohonan kepada pentadbir tanah, jadi pentadbir tanah telah menjalankan siasatan dan membuat perintah seperti selepas pentadbir tanah meneliti tanah berkenaan, pentadbir tanah mendapati bahawa tiada laluan yang sesuai untuk pemohon sampai ke jalan utama. Bermakna sekarang ni bila pentadbir tanah dah terima permohonan, lepas tu dia jalankan siasatan dan dia dapati tanah laluan di sekeliling kebun Khalil tu tak ada yang tanah yang sesuai, melainkan tanah bersebelahan dia yang bermakna tanah Alin sekarang ni. Lot bersebelahan merujuk kepada tanah Alin. Jadi itulah dia punya pengenalan. Dan seterusnya, okey, masuk kepada 3 bidang kuasa pentadbir tanah merujuk kepada Kanun Tanah Negara 1965. Okey, soalan yang minta, soalan menyatakan jelaskan 3 bidang kuasa pentadbir tanah untuk memberi hak laluan kepada Khalil di atas Alin. Merujuk kepada Kanun Tanah Negara 1965. Okey, dekat sini kita tengok kesenaraian 3 kuasa pentadbir tanah merujuk kepada KTN. Nombor 1, okey. Pentadbir tanah berdasarkan siasatan bagi mengkaji keperluannya akan menggunakan kuasanya untuk mewujudkan hak laluan pentadbir tanah ke atas Khalil. Okey. Kuasa pentadbir tanah di bawah menunjukkan hak lalu lalang persendirian di bawah Seksyen 390/1 dan 389/2 Kanun Tanah Negara melalui borang permohonan 28A KTN yang dibuat oleh Khalil. Okey. Alright, okey. Sekarang ni merujuk kepada Seksyen 390/1 dan 389/2, terdapat kuasa pentadbir tanah dalam mewujudkan hak lalu lalang persendirian melalui borang permohonan 28A KTN yang dibuat oleh Khalil. Maknanya macam saya cerita tadi kat pengenalan tadilah, Khalil ni dia hantar permohonan melalui borang 28A. Okey.
Selepas menerima permohonan dari Khalil, pentadbir tanah akan melakukan siasatan bagi kesesuaian dan kewajaran permohonan tersebut. Maknanya sebelum dia nak luluskan hak laluan tu, dia mestilah ada dia punya sebab kenapa dia buat kajian sikit lah. Dia tak adalah buta-buta je bagi macam tu. Takut nanti ada mungkin ahli tak puas hati. Jadi kalau dia ada justification macam ni, jadi senang lah. Dia perlu ada siasatan dan report. Okey. Bila pentadbir tanah dah berpuas hati dan hak lalu lalang yang dimohon adalah dan didapati hak lalu lalang adalah mulasabah, pentadbir tanah akan menyerahkan notis borang 2A KTN di bawah Seksyen 390/2 bagi menetapkan tarikh, masa dan tempat siasatan. Di sini, pentadbir tanah perlu mengambil kira kerosakan pokok, tanaman atau binaan yang terlibat. Okey, macam ni. Bila dia dapat permohonan dari Khalil dan dia buat siasatan, lepas tu dia dapati hak lalu lalang tu munasabah. Jadi dia perlu setkan satu tarikh, masa dengan tempat untuk menjalankan siasatan actual site lah sebenarnya. Lepas tu dekat sini siasatan yang perlu diambil kira yang perlu ditekankan ialah kerosakan pokok. Contohnya bila dia nak lalu kat situ, kalau dia nak beri hak laluan, kalau ada pokok yang rosak ke yang perlu ditebang, ataupun tanaman ataupun binaan-binaan yang perlu diambil kira yang terjejas lah semasa pemberian hak laluan. Okey, setelah berpuas hati, pentadbir tanah akan membuat perintah hak lalu lalang di bawah Seksyen 390/3 dan memaklumkan kepada Alin sebagaimana Seksyen 391/1B, dan pentadbir tanah akan membuat tindakan untuk ukur hak lalu lalang sebagaimana Seksyen 391/1/A. Dalam masa yang sama, pentadbir tanah juga akan membuat ingatan memo. Ingatan memo ni dia pentadbir tanah bila dia dah bagi tahu Alin apa semua, dia akan buat ingatan memo dalam DHD dan DHK tanah yang terlibat di dalam borang 28B KTN Seksyen 391 KTN. Okey, saya serahkan slide kepada sahabat saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk slide bidang kuasa pentadbir tanah, salah satu bidang kuasa pentadbir tanah adalah menentukan pampasan bagi kerosakan untuk mewujudkan hak lalu lalang. Hak lalu lalang ni maknanya kebenaran si penuntut untuk lalu di tanah tuan tanah yang dia nak lalu. Okey. Untuk pampasan hak lalu lalang ni, pampasan dia di bawah bagi kerosakan diperuntukkan di bawah Seksyen 393/1 dan /3. Maknanya tiada orang yang akan berhak apa-apa pampasan yang bagi kerosakan yang dialami disebabkan wujudnya hak lalu lalang ni di tanah berkenaan. Selain daripada kerosakan jalan berkenaan, pokok, tanaman dan bangunan. Jadi ini kuasa pentadbir tanah untuk menentukan pampasan kepada pemohon. Okey, untuk pentadbir tanah perlu menentukan amount pampasan yang dinilai dan dengan sewajarnya. Maknanya pampasan ni dia akan buat siasatan, dia akan tengok dan nilai selaras dengan Seksyen 392 KTN. Jadi dia akan pampasan ni dia akan nilai dari segi kerosakan apa-apa yang patut untuk kepuasan penerima dan tuan tanah. Itu saja daripada saya serahkan kepada sahabat saya Cik Ibrahim. Terima kasih. Slide seterusnya, penamatan hak lalu lalang oleh pentadbir tanah. Penamatan hak lalu lalang oleh pentadbir tanah. Okey. Di bawah Seksyen 395/1 KTM memperuntukkan bahawa pentadbir tanah
hendaklah mengadakan siasatan dan memerintahkan hak lalu lalang ditamatkan jika ia berpendapat bahawa Khairil telah gagal untuk mematuhi apa-apa syarat mengenai pelaksanaan hak lalu lalang pentadbir tanah. Iaitu pentadbir tanah berpendapat ia tidak mendatangkan faedah bagi hak lalu lalang untuk diteruskan kewujudannya. Salah satu sebabnya ialah Khairil tidak membayar pampasan yang diperintahkan oleh pentadbir tanah. Itu saja. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Zaman untuk pembentangan seterusnya. Berdasarkan contoh fakta kes yang sesuai bagi contoh kes Khairil dan Ali ni, kita dapat berpendapat bahawa kes ini sesuai dirujuk adalah contoh kes Manson dan satu lagi melawan pentadbir tanah daerah Muar dan satu lagi di mana dalam kes ini pentadbir tanah mempunyai kuasa menukar hak lalu lalang yang dikontrakkan kepada sesuatu hak lalu lalang pentadbir tanah. Fakta kes ini adalah apabila pentadbir tanah menerima permohonan hak lalu lalang daripada defendant di mana plaintiff tidak berpuas hati apabila pentadbir tanah meluluskan hak lalu lalang pentadbir tanah sedangkan perjanjian antara plaintiff dan defendant masih belum tamat tempohnya. Daripada ini, apabila plaintiff tidak berpuas hati apabila kes tidak berbuat dalam fakta kes ini, fakta kes menunjukkan semasa perjanjian tersebut dibuka kuasa dan walaupun wujudnya perjanjian tersebut, defendant 2 telah memohon kepada defendant 1 di bawah Seksyen 390 untuk hak lalu lalang persendirian pentadbir tanah atas jalan tersebut. Walaupun plaintiff membuat bantahan terhadap permohonan defendant itu. Defendant 1 telah mengadakan satu inquiry dan siasatan terhadap permohonan tersebut. Di mana dalam kes ini, mahkamah telah memutuskan memihak kepada defendant 1 iaitu pentadbir tanah telah mengambil kira kepentingan dua-dua pihak sebelum mengeluarkan perintah tersebut. Maka adalah munasabah bagi defendant 1 mewujudkan hak lalu lalang ke atas laluan sedia ada ke atas tanah plaintiff tersebut. Dan mahkamah mendapati syarat-syarat yang dikenakan oleh defendant 1 iaitu pentadbir tanah bagi mewujudkan hak lalu lalang tersebut adalah wajar dan munasabah dan mengambil kira Seksyen 392 KTN dan selaras dengan memelihara kepentingan kedua-dua pihak plaintiff dan pihak defendant. Atas nasihat dan apabila rujukan kes ni, kita nasihatkan kepada Alin berdasarkan kes yang dirujuk ini, Alin boleh semerayu keputusan pentadbir tanah terhadap haknya dari segi mungkin jumlah pampasan terhadap pokok yang mungkin ditebang ataupun apa pembinaan yang patut dialihkan di bawah di bawah Seksyen 393 dan dari segi membiayai, membina dan apa-apa kerosakan atas laluan tersebut. Selain itu, Alin juga boleh meminta pentadbir tanah untuk memperincikan had kegunaan lalu lalang pentadbir tanah itu oleh Khairil ke atas tanahnya. Contohnya, Khairil tak boleh Khairil tak boleh parking lori dekat kawasan hak lalu lalang tersebut. Selain itu, macam Khairil juga tak boleh membina apa-apa binaan untuk kepentingan tanah dia dan lain-lain lah. Sekian, terima kasih. Okey, itu sajalah. Macam mana dapat sekali apa? Aku gagap pula. Baim. Dia bukan tak bayar. Kenapa kau cakap tak bayar? Kau cakap je mungkin dah ada PBT untuk penggunaan jalan lain, jalan baru ke. Kalau tak bayar, confirm lah benda dia tak jalan. Bukan, dia ada tu bayaran seterusnya. Oh, ikutlah. Tak ada, terima kasih ya. Okay, habis tu macam mana? Tadi aku dah cakap. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey kot, okey. Daripada kami, apa nama sekali apa? Ya, okey ni kot aku rasa. Dah kot. Aku dah tergelak tengok Baim.
Dah. Mak Aim menguap ni. Aku dah tunggu dah. Dah okey lah ni. Gigi. Gigi pipi Mak Aim. Aduh, ya. Sial lah Mak Aim. Ada cara nak buat sekali ke? Tahu pun dah. Sekejap. Macam mana aku Cuba nak kau mainkan je. stop sharing je. Stop sharing.